Bising lagu tak jadi kan. Dan mereka yang dihajatkan dengan sebab muflis. Maka mereka iaitu zuk masalah suami atau seorang lelaki yang dihajatkan oleh Tok Qadi sebab apa? Sebab muflis, sebabnya bankrupt. Apa mana muflis? Muflis ambil pada katanya fulus. Fulus mana duit sen. Duit silin. Maka orang yang ada duit silin sini pada orang miskin. Orang kaya ada duit dinar, dirham. Pasal buat apa tak acoh ni? Pasal ni buat apa dengar ke apa? Dekat nak apa je. Iya, cuma Dok, muflis ambil padanya fulus. Fulus adalahnya duit silin. Jadi ini orang Arab apabila orang duit tu adanya dia tu tidak ada duit dinar, dirham, hanya ada duit silin-silin saja, berarti orang yang bankrupt lah, orang miskin. Bankrupt dah. Yang ni banyak utang dan tiada baginya bahawa mereka tu harta yang memadai bagi utangnya. Untuk bayar utang tak memadai. Utang banyak, harta untuk bayar utang tersebut tak mampu. Tak cukup. Tanah ke rumah ke apa semua tak cukupi. Tidak mencukupi. Itu panggil muflis. Maka orang ini dihajarkan olehnya Tok Qadi dengan sebab muflis. Maka ditahankan Qadi ini oleh Qadi pada merintah hartanya. Tak boleh merintah harta lah. Muflis. Harta dia tak lulus. Kalau jual beli tak sah. Bagi ke orang tak sah. Buat kebajikan semua tak sah. Duit dia semua tak sah. Sedekah ke apa semua tak sah. Duit dia dihajarkan. Tiba-tiba yang nak nikah. Lagu mana? Muflis beza pada safih. Kalau safih maknanya orang bazir harta. Iaitu orang yang menggunakan duit dia padanya benda haram atau pada banyak benda makruh. Tu safih, bodoh, bazir. Muflis ni fulus. Iaitu orang yang bankrupt. Kerana membayarkan utangnya. Mana ditahan tu? Ilak dia. Buat apa Tok Qadi ditahankan? Kerana sini ilak padanya tahan. Buat apa ditahankan, dihabaskan, disekatkan oleh Tok Qadi untuk merintahkan harta dia. Tujuan dia supaya membayarkan utangnya. Gitulah. Untuk bayar utang. Duit itu. Maka jika hendaklah dia oleh muflis berkahwin. Kalau dia nak kahwin. Dia muflis. Kerja SK habis dah. Tok Qadi sekat dah. Tiba-tiba nak bini. Nak nikah, nak kahwin. Maka sah ia muflis tadi berkahwin dengan sendirinya. Tak apa. Boleh sedikit beristiqlal. Berbeza dengan safih. Kalau safih tak boleh istiqlal. Kalau safih tak boleh istiqlal. Tapi kalau muflis boleh istiqlal. Boleh buat kerja sendiri. Boleh kabul, boleh akad sendiri dah. Tetapi belanja berkahwin itu daripada usahanya. Cari usaha sendiri. Kerana duit ni tak sah dah. Duit ni kerja SK habis dah. Duit ni kerja SK habis. Tapi dia nak kahwin. Isi kahwin tersebut adalah cari duit lain. Tiada pada hartanya harta yang dia tahan tu. Atau tu tak boleh dah. Muflis dah. Kerana apa? Kerana hartanya itu hak bagi segala guramaknya. Guramak jamak gharim. Guramak jamak gharim. Kerana ialah duit harta dia tadi adalahnya untuk bayar segalanya tuan-tuan utang dia. Kalau tuan utang ramai. Kalau sore-sore lah. Guramak. Bayar tuan utang dia. Dan sahaya mubtada. Dan sahaya mubtada habis. Dan sahaya jikalau mukatab atau muba'a atau mudabat sekalipun tiada sah ia berkahwin dengan tiada izin penghulunya. Ini kalau sahaya lelaki misalnya. Sahaya lelaki jikalau mana walaupun mukatab, hamba mukatab adalah hamba yang sudah akadnya perjanjian dengan penghulu dia untuk mencari duit untuk bayarkan untuk asing untuk bebas untuk jadi merdeka dalam masa sekian-sekian. Dan paling kurangnya 2 kali najmain. 2 kali bayar paling kurang. Maknanya penghulu pun setujulah, penghulu dia dengan hamba tu ialah setuju. Kata bosnya ialah kalau hamba ni boleh cari duit dalam masa sekian-sekian 2 kali bayar masalah dia akan jadi bebas, maka hamba pun setuju. Panggil hamba mukatab. Maka hamba mukatab dia boleh milik harta sendiri. Boleh milik harta. Kerana dia cari duit tu milik dia. Milik dia. Dan dia harus batal balik. Boleh batal balik. Kalau dia rasa tak mampu malah dah. Tak apa batal balik. Tak apa. Boleh batal balik.
Kalau tu mana walaupun hamba mukatab atau mubaa' hamba separuh. Dengan bawahnya tok ngulu dia merdekanya siang hari masalah. Siang hari bebas mu cari duit milik sendiri, malam mu majlis hamba aku. Tu mubaa'. Dah malam mu mai khidmat aku, tapi siang hari ikut mu lah nak gimana pun. Tu mubaa'. Atau mudabbar, hamba yang diterbitkan oleh penghulu dia. Maknanya hamba yang dimerdekakan dengan taklid atau taklid mati tok ngulu dia. Apabila aku mati, anta hurun ba'da mauti. Anta hurun ba'da mauti. Awak merdeka selepas aku mati. Itu mudabbar. Sekalipun hamba atau hamba mukatab ke mubaa' ke mudabbar ke sekalipun, apa hukum dia? Tiada sah ia berkahwin dengan tiada izin penghulunya. Tak boleh. Kena minta izin. Kerana dia milik orang, walaupun dia mubaa' ke mukatab ke tak kira lah sebab masuk nama orang lagi. Kalau dia tu dah hurun, dah merdeka, barulah boleh dia terima nikah sendiri. Maka jika berkahwin juga, kalau sekiranya dia kahwin, maka nikahnya itu batal, tak sah. Gini nikah siap-siap. Saya hamba mukatab ni. Ada, saya hamba mubaa' dah ni duit saya ada ni. Ni duit saya ada, saya tu isi kahwin berapa saya bagi. Maka tak sah nikah tu. Dan jika berkahwin dengan izin penghulunya, sahih. Kalau sekiranya dia nikah dengan izin penghulu dia, sahih, mana sahlah nikah tu. Sahih. Lepas tu, dan isi kahwin sahaya tadi, dan nafkah isi tu tadi, khabar daripada usahanya tu. Nikah tu kalau izin, nikah tu sah. Pas isi kahwin milik sendiri. Tunggulu dia tak wajib atas tunggulu dia. Tidak wajib atas tunggulu dia untuk bayar isi kahwin ganti lain pada anak. Kalau anak tu miskin, pak lah. Kalau anak kaya, duit anak ke. Situ. Dan nafkah dia, nafkah bini dia. Mana kalau dia tu ilahnya tak nikah, berarti nafkah tu atas tunggulu dia. Makan, minum apa semua. Tapi kalau dia sudah nikah, maka mas kahwin dia, isi kahwin dia untuk isteri dia dan nafkah dia untuk isteri dia, untuk diri isteri dia daripada usahanya yang hasil kemudian pada nikahnya, yang hasil sepahnya nikah itu. Maknanya kerja sepah nikah tu ilahnya duit tu nafkah bini atas tu. Mana tok ngulu dia tidak tanggung nafkah bini hamba tu. Hanya nafkah semua adalahnya dia cari sendiri selepas akad nikah tadi. Sini dah. Maka jika ada usaha itu diizinkan, tiba-tiba usaha pula diizinkan. Tok ngulu izin dah, tak apalah, mungkin kerja apa semua, izin oleh tok ngulu dia. Usaha itu, maka jika adalah sahaya itu, bukan usaha dia. Jika adalah sahaya itu, hamba itu diizinkan pada berniaga. Nak berniaga bang, tijarah. Tok ngulu tak apalah, aku modal buat niaga ke. Tu. Maka dia ambil bagi keduanya, bagi tu. Bukan bagi ya tulis gitu. No bagi dah kita tu. Atau buah bagi, kalau tidak lain baca tu. Maka dia ambil bagi keduanya itu, bagi keduanya, bagi mana kerana. Maka dia ambil jenis tu, dia ambil bagi mana ambil kerana keduanya, itu arti perniagaannya. Nyo isi kahwin dan nafkah. Diambilkan kerana untuk bayar isi kahwin dan untuknya bayar nafkah anak tu. Ambil bagi, mana ambil untuk. Diambil untuknya bayar, untuk keduanya, untuknya isi kahwin dan untuk nafkah. Ambil apa dah? Harta perniagaannya. Harta perniagaan dah. Apa dia? Daripada laba, untung dan kepala hartanya, mana modal tu. Kepala harta mana modal. Mana tok ngulu ambil tu lah. Mana dia ambil bagi, mana untuk bayar tu isi kahwin dan untuk bayar nafkah. Daripada hasil perniagaan dia untung tu. Hak untung kepala modal semua ambil tu. Ni boleh. Kalau izin niaga, maka modal contoh modal kita 1,000 masalah. Modal 1,000 lepas tu utungnya, hak lebih-lebih tu panggil utungnya. Kalau utungnya kalau baik, hak tu kita ambil bayar nafkah untuk bayar isi kahwin dan juga modal pun boleh ambil. Sebab tu kita boleh ambil. Daripada al-halaba dan juga harta. Maknanya ilahnya modal pun ilah yang boleh ambil juga. Kalau izin niaga, mana modal sini pun boleh buat isi kahwin. Utung dapatnya 1,000. Modal 1,000 je 2,000 masalah. Duitnya ada 2,000. Sekali modal dengan utung 2,000. Lepas tu isi kahwin dengan nafkah 2,000. Habislah. Tak apa. Kerana izin dah. Habis.
Dan tiada harus bagi penghulunya itu mengerasi, paksa akan hambanya atas berkahwin dalih. Nak paksa nikah, munah nikah dalih. Dan tiada harus bagi penghulunya mengkahwinkan sahaya laki-laki yang kecil, tak boleh ke? Mana belum balik, tak boleh ke? Nak paksa nikah kecil, tak boleh. Hak dulu maknanya balik dah lah. Dan demikian lagi, tiada harus bagi sahaya itu mengerasi penghulunya atas mengkahwinkan dia juga, tak boleh, supaya tu juga. Pokoknya tu tidak harus bagi penghulu tak harus paksa hamba dia. Makanya hamba juga nak paksa penghulu tak boleh ke? Mung kalau tak nikah aku bunuh mu masalah. Tidak. Tak boleh buat gitu. Paksa mengerasi untuk kahwin dia. Dan tiada harus bagi seorang daripada jemaah. Seorang ini daripada orang ramai, jemaah. Tiada harus bagi seorang, mana orang ramai, orang ramai ni, mengkahwinkan sahaya yang diwakafkan. Tidak. Mana jemaah? Contoh orang wakaf tu ialah wakaf hamba ni untuknya jemaah masjid kampung masalah tak? Kampung Niga, kampung mana ke? Tu mana wakaf tu jemaah, satu jemaah tu. Ahli jemaah tu. Tiba-tiba hak ramai masuk dalam seorang hak ramai tu dia nak nikahkan dalih. Dia harus bagi seorang hak daripada jemaah ramai tu mengkahwinkan sahaya hamba yang diwakafkan. Wakaf ay alal jamaah al-maksusah. Al-maksusah. Sebab itu ay alal jamaah al-maksusah kal fuqara. Atas jemaah yang tentu sepertinya fuqara. Saya wakafkan hamba ini untuk fuqara masakin di kampung ini masalah. Ini apalah fuqara masakin di kampung ini, berartinya jemaah tu ramai, tapi untuk khidmat orang kampung ni. Hamba ni kerja, jual beli, buat apa semua, duit tu naik ke jemaah orang miskin tu. Tiba-tibanya dia tu nak nikah. Apa nak nikah? Seorang ataupun sebahagian daripadanya seorang tu, mana sebahagian lah. Seorang ke atau dua orang, tiga orang, bukan semua tak. Seorang atau sebahagian badannya mereka tersebut, dia nak nikahkan akan tu hamba tu, tak boleh. Diwakaf mana? Diwakafkan telah. Sahaya yang diwakafkan, yang telah mana terdahulu. Jadi boleh sebut. Terdahulu hak wakaf masalah hak wakaf dulu sebut dah. Buat hamba dulu. Wakaf jemaah dulu ramai tu. Telah terdahulu. Harus ini tetapi harus, nak tambah itu. Harus ini tetapi harus. Tambah. Dan tetapi harus sultan mana raja. Sultan itu mengkahwinkan dia hamba tadi dengan izin mauquf alaih. Ada izin mauquf alaih dah. Izin mauquf alaih. Mana kalau raja tak apa, minta izin mauquf alaih. Mauquf alaih tu hak jemaah sat ni tu. Hak jemaah sat ni. Tak izin mauquf alaih. Maknanya mereka yang diwakafkan atasnya, yang diwakafkan hamba atas dia, mana untuk dia. Tu mauquf alaih. Dia minta izin dulu. Kalau tak izin tak boleh ke? Dan demikian lagi disyaratkan pada suami itu bahawa ada ia suami mengetahui akan perempuan yang halal baginya. Mengetahui mana yakin. Nak tahu, nak yakin, nak cerak, nak pasti akan perempuan yang halal baginya, bagi suami itu. Nak tahu kata perempuan itu halal tak halal. Mana bukan mahram dia. Kita nak nikah, nak tahu kata perempuan ini bukan mahram kita. Perempuan ini halal bagi kita nikah dia. Nak tahu dulu. Mengetahui dahulu padanya akadnya akad nikah. Sebelum akad nikah nak tahu dulu perempuan ni adik dia ke, adik-beradik dia ke, kerana ramai, kerana lah ni ke, banyak lah ni. Ramai orang Kemboja hidup Malaysia nikah sana. Orang Malaysia mari nikah sini, ambil wak naik sana masalah. Ataupun nikah sini, tinggal sini sore, duduk sana sore masalah. Mari jari-jari. Lepas tu hidup Malaysia tak kenal dah hak sini tak kenal sana masalah. Ramai gitu. Cuba orang tani dulu. Dah dulu tok ulama pun tani pun mari cari bini kok ni masalah. Apalagi yang nak mari kampung ni, satu kampung yang nak nikah nak cerak dulu. Kampung ni ada waris dah ke tidak? Perempuan nak nikah ni ben gapo dia tu gapo dia cari turun dia dulu, molek. Jangan nampak tu nak nikah lalu. Tanya. Kalau tahu ayah dia duduk Malaysia, no siasat balik dah. Tak boleh nak cerak dulu. Maka jika berkahwin ia akan seorang perempuan yang tiada diketahuikan dia kan perempuan tu. Di dalam
Iddah kah masalah. Dia tak tahu perempuan itu dalam iddah kah. Dia tak tahu perempuan ni dalam iddah kah. Iddah syar ke, iddah wafat ke, tak tahu. Puan ni habis iddah ke tak lagi ni? Tak boleh, nak tanya dulu. Nak syarat dulu perempuan ni lah iddah ke tidak? Ataukah perempuan itu saudaranya? Atau perempuan yang halal yang asing, tak tahu ke? Ajnabiyah. Yang halal mana yang ajnabiyah, tak tahu. Yang nikah tapi tak tahu. Habis iddah ke? Ada iddah lagi ke? Adik-beradik dia ke? Orang asing ke? Tak tahu. Maka tiada sah ia berkahwin dengan dia, tak sah. Dengan puan tu. Syaratlah tanya balik. Maka tiada ada az-zahid dan jika nyata. Bukan iaitu tu. Dah baik itu. Betul balik. Sebab tu kita ni kalau baik kita licin mari itulah. Hak saya tandanya az-zahid. Dan jika nyata. Bukan iaitu. Bukan maka iaitu. Dan jika nyata. Dan. Ataupun maka boleh. Maka jika nyata pun boleh tak? Kita jatuh tu baiki balik. Maka jika nyata tiada iddahnya, tiba-tibanya ternyata tak ada iddah dah. Habis iddah lama dah. Buat nikah baru tanya. Awak dulu biasa nikah dah. Saya habis iddah lama dah. Baru tahu, baru tanyanya. Masa akad nikah atau sebelum akad nikah tak tanya. Ada akad nikah gitunya. Siapa akad nikah nyata tak apa, habis iddah dah. Tu maka iaitu tiada iddahnya. Maknanya maka jika ternyata tiada iddahnya, tak ada iddah dah. Baik dah. Dah surah tu kan betul sama. Tak jumpa. Atas sekali tu. Ia berkahwin dengan dia, lepas tu maka iaitu tu likung tu salah. Bukan iaitu. Pertama, maka jika nyata, bukan iaitu, likung iaitu. Oleh az-zahir ataupun as-sawab. As-sawab, maka jika nyata perempuan itu tiada iddah. Lepas tu nyata tak ada iddah. Atau orang halat sekalipun tak nyata orang asing, mana sah nikah bukan mahram. Nyata tak dia bukan mahram dak. Kita tanya pas dia akad nikah dah, kita tanya mung keturunan mana gini. Dia tanya tak ada kena mengena, ayah dia tak biasa pergi Malaysia. Ada ataupun ayah dia tak biasa mari nikah moja masalah. Tak biasa mari pun. Nyata tak ada kena mengena. Aja tu baru ternyata selepas tu. Sekalipun tidak sah tu. Sebab tu eloknya bukan maka dan jika rayah lah. Sebab tu dah baik turunnya az-zahir dan jika nyata perempuan tu. Lepas tu nyata katanya dia tu bukannya mana dah habis dah lama dah ataupun ialah orang tu orang bukan mahram dia, sekalipun tidak sah. Tak sah ke? Nak tahu sebelum nikah. Di antaranya syarat nak sah nikah adalah nak tahu dulu, ingat balik. Tanya balik, masuk nikah tanya. Sama-sama orang tua-tua lah. Ada tanya tengok budak ni mak pak dia baik tu mana. Pas kalau kampung kita senilah, kampung kita tahu dulu dah. Ini masalahnya ilahnya orang luar mari masalah. Kalau orang luar mari atau nak nikah orang luar, nak tanya siasat molek, keturunan dia. Bisyak dulu iddah ada ke tak ada. Mahram bukan mahram, bisyak dulu mau nikah. Jangan tanya selepasnya akad nikah, tak sah. Bersalahan jika bercampur ni. Bersalahan mana tak serupa. Masalah tersebut tak serupa. Bersalahan tu i'rab dua. Hal pun boleh. Ataupun khabar mubtada mahzuf boleh. Wa zalika bi khilafihi ke, bi khilafi tu. Bazalika hasilun ataupun hal boleh. Seperti sebut dalam kitab Yanah tu boleh i'rab dua. Bersalahan tu i'rab dua. I'rab jadi hal pun boleh. Lalu mazhub bi khilafi tu. Ataupun i'rab jadi khabar mubtada mahzuf. Bersalahan jikalau jebat mula demikian itu. Demikian akad nikah sebelum tahu tu. Selepas tu baru nyata tu. Hasillah ia. Bersalahan tak serupa jikalau bercampur perempuan yang mahramnya dengan beberapa perempuan yang banyak, yang ramai. Jadi mahram kita ada bercampur mahram kita perempuan yang tidak sah nikah dengan kita. Tu mahram kita. Lepas tu duk campur, duk sekali dengan orang ramai, orang puas ramai. Duk campur. Di dalam dusun dalam satu kampung. Dusun mana yang besar? Mana pada uruh. Dusun besar mana hak itu pada uruh. Kampung hak besar. Supaya kampung kita ni besar tengok. Bukan kampung kecil tu maknanya dalam orang 100 orang, 200 orang tu kecil. Mana tengok beribu masalah. 2-3 ribu orang sekampung tu.
Banyak sepuluh di Malaysia kampung besar-besar. Dalam Malaysia kita tengok kampung ni besar-besar. Ada juga kampung kecil-kecil di hutan-hutan sikit. Kampung baru buka ke, tu tak ramai, tu kecil-kecil. Baru buka tanah buka tu. Ni kampung besar-besar dah. Dah kampung tu. Yang besar yang tiada mahsur, yang tak dapat dihitungkan. Mahsur. Mahsur mana tak dapat dihitungkan. Sebab tu kalau kita ngaji sembahyang jemaah ada dua, ada makmum mahsur, mahsurin, makmum ghairu mahsurin. Maka sama juga. Mahram kita ada mahram yang bercampur dengan perempuan mahsur dan ghairu mahsur. Hak mahsur maknanya yang kita boleh dapat hitung 1000 orang masalah. Mana jumlah yang tertentu panggil mahsur. Jumlah yang mudah kita nak hitungkan, nak bilik, nak tahu qadar dia, tu panggil mahsur. Ada pun ghairu mahsur tak tahu. Mata tu orang tu masuk, mata orang tu baik 10 kampung kita ni. Ada nak tahu berapa orang? Tak boleh. Ni tu baik anu mari pula, ni tu baik mari pula ramai. Kampung kita ni kampung besar. Kalau tu maknanya panggil ghairu mahsur, tidak mahsur. Kampung besar, dusun besar yang tidak dimahsur, tak tahu berapa orang perempuan mari nak hitung payah. Nak hitung, nak tanya, ni tanya nak susah. Tu susah. Di kampung sini mana bukan mahsur dak. Ghairu mahsur. Dia capur pun apa ramai-ramai, lepas tu ghairu mahsur nak bilik mana? Susah. Nak tanya sebuah rumah, nak tina apa orang, nak laki apa orang, bukan dia. Tanya gitu ya. Yang ni tafsir, tiada terhingga, tafsir mana mahsur. Tiada mahsur. Tiada berhingga. Kalau kita ni mana tidak terhingga. Tidak terhingga mana amat banyak, tidak terhingga mana tak dapat hitung. Jadi mana susah. Hitung berapa juta boleh hitung, tapi mana susah. Tiada terhitung iaitu yang lebih daripadanya 100. Tu lebih daripadanya 100 orang. Sini je totok lalu dah. Mana lebih daripada 100 orang panggil ghairu mahsur lah. Oh, kampung ni puai tu elahnya bukan 100 orang ni, 200-300 orang. Pas nak bila orang ni masuk ni tu baik, tapi tak usah orang mana hak. Bagi kita masalah yang mai hidup sini. Pemain kita lah ni. Negeri lain mai kerja sini ke. Pak maksud kan mai hidup sini tu. Mai tengok-tengok comel ni. Maka harus ia seorang tu berkahwin padanya perempuan tersebut. Dah. Berkahwin padanya pada perempuan yang bercampur tu. Hingga sampai kepada maksud nikahnya, maknanya nikah murak bukan nikahnya lebih pada pak dah. Mana nikah boleh paling ramai paknya, cuma maknanya di nikah tu sekarang. Mula nikah dengan Zainab, nikah pak do tak sendiri kalau lagu mana pun sekarang. Nak nikah lain pula. Nikah sekarang, nikah pula nikah lain sekarang, nikah boleh. Berapa orang pun boleh. Yang penting jangan sapanya hak mahsur. Ada? Mana jangan sapa 100 orang. Nikah mana contoh kata kampung tu 1000 orang puai. Nikah tinggal 100 orang tak apa dah. Nikah ni 100 orang dah aku nikah belaka dah. 100 ni tak boleh nikah dah. Kerana dia mahsur. Lihat tu. Tapi masalah khilafiyah kat ni. Kalau Jibril pun ada kat. Ini ada pembahasan juga dalam masalahnya usul fiqh. Masalah usul fiqh. Masalah usul fiqh pun ada bahas kat. Dari kita usul fiqh bagi Imam tu. Nahiyatul Usul pun ada kat tu sebut tu. Tapi masalah khilafiyah. Kita nikah hingga sampainya lah tu sampai mahsur, mana hak mahsur dia sekat tu. Tak boleh tinggal seorang lah. Okeylah ada seorang dah yang kau habis ya. Tinggal seorang. Hak mana yang kita tanya berasa tu mahram kita katanya ada seorang. Dalam sekampung ni contoh kata kita tanya orang Malaysia. Orang Malaysia mari jalan ke Mojo. Bawa mari jalan ke Mojo, mari jari tengok pak lah comel jumpa seorang masalah. Nak nikah. Lepas tu tanya balik, dia tanya ayah dia besok mari juga nikah sini. Nikah Mojo tu seorang. Kampung ni ada ayah dia. Ayah dia besok mari nikah. Mana adik-beradik dia ada sini seorang. Tapi tak tahu seorang mana. Ayah mati dah, tak tahu dah. Ada tanya tu ni tanya payah, tak nak tanya pun payah dah. Siapa nak siasat tolong cari siasat kita. Orang ni gini tanya, payah. Apabila itu mana dia boleh nikah. Siapanya maksud saja. Pak maksud berhenti. Ada setengah ulama tanya tak siapa sore tinggal kalau katanya boris dia tu mahram dia sore nikah tinggal sore. Lepas tu siapa akad nikah dah, siapa nikah tahu oh nak pada boris dia tak apa. Tak hari dah tapi nak putus dah.
Cerai ah. Pas nikah apa kena mahram sendiri. Bawa ke mana? Cerai dah. Pisah tu. Tidak zina dah. Kan hukum haram. Ya kahwin sapanya lah maksud. Maka tidak harus ini nikah kerana bahwasanya tidak harus nikah ini sekadar pada yang maksud tu. Tidak harus nikah ini nikah pada yang maksud tu, tak boleh dah. Kerana apa? Kerana bahwasanya jikalau ditegahkan berkahwin nasihat tertutup pintu nikah. Habis kat tu. Maka tidak harus nikah ini nikah tidak harus ini nikah maksud. Nikah ni nikah maksud. Boleh. Sekat tu lah. Yang nak wakah gitu baca. Sekat tu habis. Kerana ni ilat padanya harus. Kerana ni ilat pada harus. Sebab apa harus? Tu maka harus ia berkahwin padanya atau pada dusun tu boleh. Padanya pada dusun atau padanya pada perempuan. Elaknya padanya pada dusun tu lah. Mana pada perempuan yang ada pada dusun tu. Ini berkahwin jadi akan perempuan yang pada dusun tu. Kalau perempuan yang padanya pada dusun tadi boleh nikah hingga sampainya maksud. Makanya tidak harus. Ini hak maksud tak harus. Sebab apa harus? Ialah harus. Kerana bahwasanya jikalau dia tegahkan, diharamkan, diharamkan berkahwin. Kalau hari kahwin tak boleh nikah ke? Mari tahu tu mana tu mahram dia tu sore ya. Sore 2 orang si kampung tu. Tapi sekat habis. Kalau sekiranya dia tegah tak boleh nikah kerana adanya mahjud kerana ada mahram dia duduk situ, nescaya tertutuplah pintu nikah. Tak habis, tutup habis. Katuk habis pintu. Tak luah dah pintu nikah. Dah kerana nak nikah lain ke? Kalau itu mana tutup. Mu tak boleh nikah sini, mu orang warga asing. Anak cucu mu masa tu depan tu aku nak nikah susah pula. Jadi bakat tutup lah kau tak boleh nikah bini. Pintu nikah bakatnya tertutup dah. Nak nikah luar tak boleh, nak nikah kat kampung sendirinya. Nak pergi nikah kampung luar tak berani dah. Maklum dari kita kampung luar tu anak cucu kita pula tak kena dah. Bawa katanya pintu nikah dah tertutup, maknanya tidak berkembang dah untuk umat Islam. Maka umat Islam dia kenanya terbuka bawahnya. Ada. Apa mahjud alaih tak masalah. Kau diluaskan. Supaya adalahnya diluaskan pintu nikah, makanya diluaskan, dibebaskan, diharuskan. Walaupun ada mahjud alaih sekalipun. Habis. Lepas tu kita di sini eloknya kita hanya anak tu ramai sepatut orang Islam kita ni, tapi Islam kita ni masalah ekonomi tak agak. Apabila ekonomi tak agak, tak ni anak ramai, tak ni anak ramai. Masa depan tu susah. Kalau kita anak ramai, Islam kita ramai, so ngundi tu senang. Ada masuk ngundi masa 10 tahun depan lagi ke? Semua kalau sore anak 10 orang. Sore anak 10 orang. Pas 10 tahun lagi. Sama kita. Ramai kita boleh merintah ni. Puasa kita sedap sikit. Tapi masalah kitanya tak gitu. Yang nak pergi kerja kebun ya. Tu tak supaya Cina, tak supaya kafir dah. Tapi pak ekonomi tu bahaya. Habis. Kerana apa ni ilat dia? Tertutup pintu nikah kerana tiada sunyi, mana tak sunyi dah. Tiada sunyi pada musafir kepada suatu negeri, tak sunyi. Mana tak lepas padanya kitanya musafir ke sana ke sini. Ada saudaranya, maklum dah. Dia musafir sana, nikah sana, ada saudara pula. Kerana nikah tu tak syarat nak tu minta izin bini. Suatu negeri ada saudaranya. Sebab apa? Sebab tiada santosa, tak selamat, tak lepas daripada pergi mahramnya kepada negeri itu. Maklum dah, mesti ada mahram kita hidup negeri itu pula. Kita hidup negeri itu, mahram kita memari ke? Situ. Habis. Bersalahan jika ada negeri itu mahsur. Mana negeri itu mana sempit, kecilnya. Negeri mana kampung lah. Negeri kampung sempit ya. Seperti 20 masalah, 20 orang masalah. Kalau hal ni maknanya, bersalahan maknanya kena yakin lah. Kalau mana kampung cik-cik, nak yakin dulu. Kalau nikah ramuk-ramuk tak boleh. Mana kalau kita ni kampung luar, supaya kampung kita sini. Kampung luar masalahnya. Apalah kampung luar, orang luar mari. Wajib nak siasat tak? Mung ni keturunan mana tu mana tak dah. Tak nanti halusi dah. Kalau dah tahu dah dia tu tak ada tok laki lagi, tak tu lagi. Kalau dah tu tak ada iddah lagi, tak apa dah. Boleh nikah tak nanti tanya. Mung keturunan takut mung kena waris aku. Kau gini takut ayah aku dulu. Kau gini tak ayah dah. Tak syarat dah. Tak syarat yakin. Bersalah kalau negeri maksud, tu wajib nak yakin. Maksud dia ni seperti 20 orang. Dah, tapi anak tu ada sebuah lagi tu. Tengok sana lah. 20 orang, 30 orang masalah ataupun 100 orang, tak lebih daripada 100 orang lepas dah ni ke.
Kapung ni puai tu ialah 2-3 orang. Tak aman. Ha ni tak leh Ni tanya siasat molek. Kalau nak nikah tanya molek satu-satu. Mung tu dari mana? Ayahmu nama apa? Gini. Ha tanya habis. Takut kena mahjud, takut kena boris sendiri. Tetapi 100 dinamakan maksud. Walaupun mana tetapi 100 tu nama maksud lagi. Maka tidak harus ia berkahwin padanya pada negeri yang ada padanya maksud, iaitu 100 orang masalahnya. Padanya pada negeri yang maksud tadi. Tak boleh. Melainkan jika ia seorang ingatkan sifat mahramnya, hendak ingat dulu sifat mahram dia. Iaitu nama dia, mahram dia, adik dia masalah. Adik dia mak di Kemoja ni, dia kampung ni sekian. Ayah tahu. Sifat dia warna putih dia masalah. Maknanya ilahnya ayah dia bagi tengok gambar dah. Dia tunjuk atas ni ada. Masa kalau ayah mati, mungkinlah tengok adikmu di Kemoja masalah. Ada lagi hubung adikmu di Kemoja. Adikmu tu putih, hidung macung masalah. Sepong ayah dah masalah. Ada contoh. Dia tahu dah. Tiba-tiba ayah ni mati, mari jalan. Masuk kena budak sini. Nak nikah. Tiba-tiba tengok puai tu alahnya hidung kepek. Hak ramah tu hidung macung tak apa. Tu dia. Ataupun tahu dah bosnya lah adik dia hidung kepek. Mak ayah ni hidung macung tak apa. Mana sifat puai tu dia tahu dah. Ada mahram dia tahu dah sifat sekian. Di mata ke, di tangan ke, di tinggi ke masalah. Ada. Tak apa. Boleh. Sifat dia tu. Seperti hitam upamanya masalah. Itu mahram dia lah hitam. Boleh nikah putih. Maka harus ia berkahwin dengan perempuan yang putih atau merah kulitnya, tak apa. Putih merah tak apalah sebab ni buat hitam adik dia masalah. Boleh. Mana tengok sifat tu. Boleh. Dan jika kesemaran isterinya dengan beberapa perempuan halal. Ini kesemaran. Dan jika kesemaran isterinya seorang dengan kesemaran dengan beberapa perempuan halal. Tukang. Tukang dengan orang lain. Orang asing. Ada tukang orang lain. Maka tidak harus ia suami tu wati akan seorang padanya tadi. Akad nikah siap dah. Mana bini aku, mananya bukan bini aku, halak tukar habis. Ni muka meh-meh ke tak? Tukar semari. Tak boleh subuh ni. Mutlakon. Padanya hak semari itulah mutlakon. Mana sama ada maksud atau ghairi maksud? Mutlakon ai sama maksud atau ghairi maksud? Maksud atau ghairi maksud. Tak kira lah mutlakon. Di kampung maksud ke tidak maksud ke tak boleh wati dah. Akad nikah dah. Saksi wali pergi perak dah. Tu. Ataupun akad nikah pak jari lain. Musafir. Sudah akad nikah pergi masalah. Bawa mari pak, mana bini dia? Sore mana? Tukar dah. Ataupun berlakulah tak? Berlaku tsunami pakak lagi kan? Akad nikah pun lari. Tsunami kau apa pakak lagi gini. Mari pak tanya sore mana? Tukar habis ingat lupa dah. Isi borang apa hilang habis dah. Tapi tahu katanya dah akad nikah dah sore bini dari kampung ni. Padahal cari saksi tak temu dah, mana dah. Atina pun tak tahu dah, mana tok laki mana itu dia masalah. Kerana wali ni akad nikah. Wali pun mati dah. Wali pun mati, hak ni pun tak tahu saksi mana, tak tahu habis dah. Tiba-tiba tahu kata sore bini dalam agama ni. Pas boleh tak? Nak pergi ngaku kata hak ni bini dia gini pas subuh tak boleh. Sore dalam tu hak agama tu tak boleh. Wati sore pun tak boleh. Dah tak boleh. Nak tunggu sampai jelas dulu. Tunggu siapa? Jelas kata memang tanya-tanya pak. Ni. Tak ada dah orang lain hak ni nya nikah. Nikah tak ada sekian-sekian tak apa. Mana tunggu vi nyata dulu. Tak nyata ada sebabnya gila ke? Sebabnya lupa ke ikutlah. Tu mana kesemaran tu. Jari orang kesemaran hak ni berlaku takut. Pak. Nak kepala pak. Tak tahu mana bini saya. Sore mana. Hak bini pun ialah accident ke? Pak. Tak ingat ke? Yang nikah ke tak lagi? Hak ni berasa tak lagi. Ini pasal nikah dah. Ya ke semari. Apa mana bini ni? Naik kereta sekali masalah. Naik kereta sekali pak. Naik bas sekali pak. Accident berlaku. Kena kepala berlaku. Tak tahu mana bini. Mana bini dia tak tahu. Tak boleh buat seorang abu. Tunggu dulu. Pas kalau tak nyata, tunggu lah pakai mak. Abang mati habis. Dan jika ada bagi seorang itu 2 anak perempuan. Yang satu mahramnya. Sebab rada atasnya seorang. Ni masalah sakit kepala kat ni. Wallahu a'lam. Beli sini mari pun tak ada kat ni. Sini lain pula. Pak internet sini pun
Okey dah. Wallahu a'lam. Sallallahu